Assalamualaikum, bertemu kembali kita untuk satu topik yang seterusnya. Untuk kali ini saya akan terangkan subtopik 3.2 iaitu berkaitan dengan keanjalan penawaran. Okey, dalam subtopik ini pertama sekalinya kita akan melihat definisi keanjalan penawaran dan seterusnya kita akan melihat rumus bagi keanjalan penawaran dan seterusnya melibatkan sedikit pengiraan bagi memperolehi nilai keanjalan penawaran. Dan daripada nilai keanjalan penawaran yang kita kira tersebut, maka kita dapat menentukan darjah-darjah keanjalan penawaran yang boleh dikenal pasti. Dan akhir sekali di bawah subtopik 3.2 ini kita akan lihat penentu keanjalan penawaran. Dari segi definisi ataupun pengertian, maksud keanjalan penawaran ialah mengukur darjah tindak balas peratus perubahan dalam kuantiti ditawar akibat daripada peratus perubahan harga barang itu sendiri. Jadi ini menunjukkan bahawa sebarang perubahan yang berlaku oleh harga barang itu sendiri akan mempengaruhi kuantiti ditawar ke atas barang tersebut. Seterusnya kita tengok kepada rumus keanjalan penawaran. Keanjalan penawaran ialah dari segi rumusnya peratus perubahan kuantiti ditawar dibahagi dengan peratus perubahan harga barang tersebut. Maknanya dia ditulis sebagai ES sama dengan kuantiti baru Q1 ditolak dengan kuantiti lama Q0 bahagi Q0 darab 100 ataupun seterusnya dibahagikan dengan rumus keanjalan penawaran adalah ES sama dengan Q1 tolak Q0 bahagi Q0 darab dengan 100 dibahagi dengan P1 tolak P0 bahagi dengan P0 darab 100. Okay. Di mana ES adalah keanjalan penawaran, Q1 adalah kuantiti baru, P1 adalah harga baru, P0 adalah harga asal dan Q0 adalah kuantiti asal. Okey, contoh pengiraan. Apabila diandaikan harga durian turun dari RM6 kepada RM4 sebiji, maka kuantiti yang ditawar ke atas durian tersebut akan turun daripada 30 kepada 16 unit. Jadi apakah nilai keanjalan penawaran tersebut? Dari segi pengiraan, untuk jawapan bila kita nak mendapatkan nilai keanjalan, rumus yang kita berikan adalah seperti yang tertera, iaitu ES sama dengan Q1 tolak Q0 bahagi Q0 dibahagi dengan P1 tolak P0 bahagi P0 darab 100. Okey. Jadi rumusnya 16 tolak 30 bagi 30 darab 100 bagi dengan 4 tolak 6 bagi 6 darab 100. Tapi rumus ini boleh dibuat sesuai menjadi Q1 tolak Q0 bagi Q0 darab dengan P0 bagi P1 tolak P0. Jadi akhirnya jawapan keanjalan penawaran bagi pengiraan ini diperolehi dengan nilai 0.4. Jadi ini bermakna kenaikan harga sebanyak 1% menyebabkan kuantiti ditawar bagi durian meningkat sebanyak 0.4%. Okey, darjah keanjalan penawaran terdiri daripada 5 jenis keanjalan penawaran. Yang pertama sekali iaitu anjal, tidak anjal, anjal satu, anjal sempurna dan tidak anjal sempurna. Okey. Maksudnya dia lebih kurang sama dengan keanjalan permintaan harga, nama-nama bagi keanjalannya. Okey, kita tengok dulu bagi keluk penawaran yang bersifat anjal. Anjal bermaksud peratusan perubahan kuantiti ditawar melebihi daripada peratusan perubahan harga barang itu sendiri. Dan nilai keanjalannya melebihi daripada 1 tetapi kurang daripada infinity, ataupun kita tulis seperti inilah, lebih besar ES lebih besar 1 kurang daripada infinity. Dari segi bentuk rajahnya adalah berbentuk landai, dan bila
Keluk penawaran ancal bermakna keluk penawaran yang landai ini memotong pada paksi harga. Okey. Bila keluk memotong pada paksi harga, maka dia ancal. Satu lagi, tidak ancal. Peratus perubahan kuantiti ditawar kurang daripada peratus perubahan harga barang tersebut. Dan nilai keanjalannya adalah ditulis seperti yang ditulis ini, iaitu dia melebihi daripada kosong tapi kurang daripada 1. So kita tulis ES daripada kosong kurang daripada 1. Dari segi rajah, bentuknya adalah agak curam bagi keluk penawaran tersebut, dan dia akan meminta ataupun memotong pada paksi kuantiti. Yang ketiga, darjah keanjalannya adalah anjal 1 ataupun kita panggil juga anjal unity. Maksudnya peratus perubahan kuantiti ditawar sama dengan peratus perubahan harga barang tersebut, dan nilai keanjalan adalah 1 ataupun kita tulis sebagai ES sama dengan 1. Rajah keanjalan bagi keluk penawaran yang bersifat anjal 1 ni adalah bermula daripada titik asalan ataupun titik koordinat. Maknanya dia bermula pada titik sini, sini ke atas. So itu adalah anjal 1. Dan seterusnya anjal sempurna. Anjal sempurna ialah peratus perubahan harga barang tersebut adalah sifar dan kuantiti ditawarnya infinity. Infinity itu maksud tidak terhingga. Dan bagi nilai keanjalannya adalah bila sebut infinity itu bermakna ES sama dengan infinity. Ini logo bagi infinity. Dan seterusnya keluk penawaran ini bersifat bergaris lurus yang selari dengan paksi kuantiti. Okey, seperti maksudnya seperti papan anjal. Itu sebut anjal sempurna. Dan yang terakhir, yang kelima ialah tidak anjal sempurna. Maksudnya anjal sempurna ialah peratusan perubahan kuantiti ditawar adalah sifar walaupun harga barang berubah. Maksudnya harga barang naik ke turun ke, kuantiti tetap sama. Dan nilai keanjalannya adalah sifar lah. Kita tulis sebagai ES sama dengan sifar. Keluk penawarannya berbentuk menegak selari dengan paksi harga. Seperti itulah. Okey. Sebarang harga yang naik dan turun, kuantiti ini tetap berada pada kuantiti yang sama. Okey, akhir sekali kita melihat bahagian yang terakhir dalam satu topik ini ialah penentu keanjalan penawaran. Faktor masa penyesuaian input. Itu faktor pertama yang menjadi penentu pada keanjalan penawaran. Faktor masa penyesuaian ini terdiri daripada 3 jangka masa, iaitu jangka masa singkat, jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Dalam jangka masa singkat, penawarannya bersifat tidak anjal sempurna, maknanya dia tegak. Kuantitinya adalah tidak berubah. Sebarang perubahan harga tidak mengubah kuantiti. Kenapa dia berbentuk tidak anjal sempurna pada waktu jangka masa yang singkat ini? Kerana pengeluar tidak dapat menambahkan outputnya selaras dengan perubahan harga. Sebab pada waktu itu mereka tidak dapat menyesuaikan inputnya, tidak dapat menambahkan input untuk dihasilkan output. Maksudnya dalam jangka masa singkat kita kalau pengeluar mereka tidak dapat mendapatkan bahan-bahan ataupun bahan mentah ataupun sumber-sumber dengan segera bagi memenuhi keperluan kenaikan harga yang mendadak pada waktu yang terlampau singkat. Sebab penawarannya memang berada pada jumlah yang tersedia itu sahaja. Jadi dalam jangka masa yang singkat ni dia tidak dapat menambahkan keluarannya lah. So kuantitinya adalah tidak berubah walaupun harga pada waktu itu berubah. Tapi dalam jangka masa pendek, penawarannya adalah bersifat tidak anjal. Maksudnya ada juga walaupun berlaku perubahan harga, ada juga kuantiti penawaran yang dapat ditambah oleh pengeluar, tetapi sedikit sahaja. Kenapa? Sebab pengeluar tidak dapat menambah output dengan banyak. Kenapa? Sebab hanya sempat menambahkan sebahagian input
sahaja daripada proses pengeluaran, sebab dia ada masa, bukan jangka masa singkat, maksud jangka masa pendek tu ada masa tertentu yang dia boleh sesuaikan input, di mana dia boleh mengatur input menyesuaikan keadaan tu untuk menambahkan pengeluaran selaras dengan kenaikan harganya ataupun perubahan harga yang berlaku. Jadi mungkin dia boleh tambah yang mana yang sempat input yang boleh ditambah untuk disesuaikan bagi menambahkan penawaran, maka dia akan berjaya menambahkan penawarannya sedikit, banding dengan kalau waktu singkat tu dia tak dapat tambahkan penawaran langsung. Jangka masa pendek maknanya sebahagian input boleh diubah lah. Contohnya inputnya contohnya buruh. Dalam jangka masa pendek mungkin ada sebahagian buruh boleh ditambahkan waktu kerjanya untuk memenuhi keperluan pertambahan dalam penawaran dalam pasaran. Okay? Itu maksudnya. Jadi dengan kerja overtime, kerja lebih masa akan menggalakkan pengeluaran dengan lebih bertambahlah berbanding sebelumnya. Dan jangka masa penyesuaian, jangka masa panjang ni kita dapati keluk penawarannya adalah bersifat anjal. Anjal tu bermaksudnya dengan perubahan harga sedikit, penawaran dapat ditambah dengan banyak oleh pengeluar. Kenapa mereka dapat menambahkan penawaran dengan banyak? Kerana pengeluar pada masa ini dapat menambahkan output dengan banyak, kerananya mereka telah berjaya bukan sahaja dapat menambahkan sebahagian input untuk menambahkan penawaran, tetapi juga semua input sudah boleh diperolehi, boleh ditambah untuk memenuhi keperluan pertambahan harga tadi. Okay? Sebab jangka masa yang panjang, mereka boleh mengatur aktiviti pengeluaran mereka, boleh merancang, boleh menambahkan pengeluaran dan operasi pengeluaran mereka boleh ditambah lagi dengan lebih banyak, kilang boleh ditambah dengan lebih banyak, pekerja boleh ditingkatkan mengikut kesesuaian kapasiti pengeluaran. Jadi jangka masa panjang ni tidak ada masalah bagi pengeluar untuk menambahkan penawaran. Jadi sifat keluk penawarannya adalah anjal. Faktor yang kedua ialah jangka masa juga, iaitu jangka masa menghasilkan barangan ataupun produk. Dia ada dua. Satu jangka masa nak menghasilkan tu lama ke ataupun sekejap, ataupun kita pakai singkat. Kalau jangka masa nak menghasilkan satu barangan tu mengambil masa yang begitu lama, sifat keluk penawarannya adalah kurang anjal ataupun tidak anjal. Kenapa? Sebab contoh saya bagi macam nak menghasilkan kapal terbang. Kapal terbang ni mengambil masa yang lama sebab memerlukan ketelitian dan banyak bahagian-bahagian yang perlu disambung untuk dilengkapkan menjadi sebuah kapal terbang, ataupun tidak semestinya kapal terbang lah, mungkin helikopter ataupun mungkin kapal besar kan. Jadi dia mengambil masa yang lama untuk dihasilkan. Jadi sifat keluk penawaran bagi kapal terbang ini adalah kurang anjal. Lama dihasilkan tapi terhasilnya satu ataupun dua buah saja. Jadi ini akan menyebabkan keluk penawarannya kurang anjal. Tapi kalau produk yang dapat dihasilkan dengan singkat, dengan cepat, maka keluk penawaran barang tersebut bersifat anjal. Contohnya adalah produk kilang, ya, barangan dalam tin, Maggi, coklat dan sebagainya. Semuanya dapat dihasilkan dalam satu hari dengan beribu-ribu unit. Jadi pengeluaran yang banyak dan cepat menyebabkan sifat keluk penawaran bagi barang tersebut adalah anjal. Yang ketiga ialah tambahan kos pengeluaran. Jika pengeluaran itu menyebabkan tambahan kos yang besar, contoh nak membina jalan raya, jambatan, bangunan, stadium, so keluk penawarannya adalah bersifat tidak anjal. Okay? Kerana dia menyebabkan kos yang besar. Tapi kalau jika pengeluaran itu hanya melibatkan kos yang kecil, sifat keluk penawaran barang tersebut adalah anjal. Okay, barang yang kecil kita boleh faham lah. Nak buat kepuk leko, nak buat goreng pisang, nak menjual benda-benda yang hanya melibatkan kos yang kecil, sudah pastilah keluknya anjal dan dia boleh dihasilkan dengan banyak. Okay? Tapi kos yang besar sudah pasti produk yang dihasilkan itu tidak banyak, tidak mampu. Jadi sifat keluknya adalah kurang anjal. Yang seterusnya, yang keempat ialah mobility faktor pengeluaran. Mobility faktor pengeluaran bermaksud pergerakan faktor-faktor untuk disesuaikan dengan proses pengeluaran. Daripada bahan mentah nak ditukar kepada bahan separuh siap dan seterusnya kepada barang siap.
Jadi jika maksud mobility input yang tinggi ni dapat meningkatkan daya dia kata mobility input yang tinggi dapat meningkatkan daya pengeluaran. Maknanya pergerakan input yang begitu senang, tinggi itu maksudnya yang senang. Maksudnya pekerja boleh pergi ke kilang untuk bekerja dengan adanya akses jalan raya, highway, komuter dan sebagainya, dia dapat meningkatkan daya pengeluaran. Dan seterusnya dapat menambahkan penawaran barang. Yang akhirnya menyebabkan keluk penawaran barang tersebut menjadi lebih ancak. Manakala sebaliknya, kalau jika input mobility input tu sangat rendah, maksud sangat rendah tu maksud pergerakan input sumber untuk menghasilkan produk tersebut agak rendah, maksudnya sukar untuk kita diproses. Contohnya produk galian kayu walak yang berat yang perlu diangkut, mengambil masa yang lama. Jadi mobility, pergerakan input tu agak terhad. Jadi dia akan mengurangkan daya pengeluaran. Maksudnya pengeluaran tu lambat dihasilkan ataupun tidak banyak dihasilkan. Maka penawarannya semakin berkurang dan keluknya adalah kurang ancap. Itu sebaliknya. Dan seterusnya bilangan firma. Bilangan firma ni jika firma ramai, sudah pasti keluk penawarannya adalah ancal. Seperti mana bagi keluk penawaran pasaran kan. Semakin bila kita tambahkan bilangan penawaran, bila firma semakin banyak, penawaran semakin banyak dan seterusnya keluk ancal. Keluk penawarannya ancal. Tapi kalau bilangan firma sedikit, keluk penawarannya akan bersifat kurang ancal ataupun curang. Dan seterusnya faktor yang terakhir ialah penggantian faktor pengeluaran. Penggantian faktor pengeluaran itu maksudnya kita nak menggantikan input-input dalam proses pengeluaran itu. Adakah dia sukar ataupun dia mudah digantikan. Jika input dalam pengeluaran itu sukar digantikan, maka penawarannya akan terjejas dan sudah pastilah dia keluk penawaran bagi barang tersebut adalah bersifat tidak ancal, kerana bukan senang untuk mendapatkan bahan mentah ataupun nak digantikan. Kalau bahan mentah ni tak ada, nak gantikan bahan yang lain menyulitkan pekilang ataupun pengeluar ataupun mesin rosak. Jadi macam mana nak menunggu alat ganti yang baru untuk ditukarkan bagi digunakan mesin yang rosak tu. Jadi itu menjejaskan proses penawaran kurang lah. Jadi sebab itu keluknya kurang anjal. Tapi kalau input ataupun input tu mudah digantikan, bahan mentah itu mudah ditukar dengan alternatif lain, so dia akan memudahkan penawaran pengeluaran barangan dan penawarannya akan bertambah dengan cepat. So keluknya bersifat ancal. Contoh seperti baginya yang boleh ditukar, contohnya dari segi bahan mentah. Kalau bahan mentah itu tidak sebelum ni menggunakan tepung beras, tapi bila tepung beras tak ada, mungkin dia boleh tukar kepada tepung jagung ataupun mungkin tepung gandum dan sebagainya. Jadi mudah digantikan, jadi proses pengeluaran tidak terjejas dan penawaran semakin bertambah lah. Dan satu lagi mungkin mesin-mesin tu kalau yang hanya nut-nut ataupun dia punya boleh ditukar dengan cepat, tidak memerlukan dia panggil dia punya alat ganti yang kena diimport menunggu dengan lama, jadi dia akan tidak menjejaskan penawaran dan seterusnya penawaran bertambah dengan banyak dan sifat keluk penawarannya adalah ancak. Okey.